Kita last kali jumpa lebih kurang setahun yang sudah. Bulan Ramadan tahun 2019. Ramadan sebelum raya tahun lepas. Ya. Ya. Tapi awak punya write up articles saya telah baca berbulan sebelum tu lah, sebelum kita jumpa. Yang mana tu artikel mengenai asal-usul lagu-lagu Melayu. Oh, ya. Musika. Ya. Saya ada baca beberapa, saya dah lupa title dia, tapi antara perkara yang saya perlu baca pada masa tu ialah your article lah. Basically your interest will be more in music ataupun film? Dia mula-mula muzik. Lepas tu bila zaman tu, muzik tu ada kaitan dengan filem. Jadi memang kita dari dulu suka tengok cerita P. Ramlee semua lah kan. And then arwah bapa pun terlibat juga dalam filem-filem sebagai musician. Jadi bila kita masih kecil-kecil, bapa dia tahu, cakap, ni bapa dia dalam filem ni, ada dalam filem ni. Kita tak apa nak tahu, nak tanya pun kita tak macam tak berapa minat sangat macam kecil ni. Tapi dah bapa dah tak ada, baru nak tahu cari-cari. Dia siapakah dia tu? Dia main muzik apa dan di mana? Dia tak popular, cuma dia nak cerita macam mana dia popular among the populars lah. Kira orang yang macam Asal Rumah, Ahmad Daud, semua kenal dia sebab dia backup musician untuk penyanyi-penyanyi. Namanya? Orang panggil Syed Tanner. Syed Tanner. Dia main saxophone. Jadi dia banyaklah gambar-gambar lama-lama. Bila dia nak meninggal, baru kita tengok gambar-gambar lama dia kan. Itu yang start mula-mula fikir nak macam kita nak kumpul all gambar-gambar untuk keluarga je lah. Tapi bila dah tengok, ni gambar semua kencang-kencang ni. Macam Mak Nona Asia, Mak Muhammad Latif, Pak Jasni. Jadi satu kawan kita kerja dekat National Library. Kawan sekolah juga lah dengan Fazil semua tu. Dia cakap, lebih baik kau bawa buku ni macam. Kita nulis tu dah karat. Pasal kita dalam bidang grafik kan. Jadi nak tulis tu, masa lama sikit lah. Nak susun ayat-ayat tu. Itulah. Itu permulaan ni lah macam mana buku musika tu proses pembikinan dia lah. Dia punya early stage dia bila dia dimulakan tu untuk compile material dan sebagainya? Lepas arwah bapa meninggal setahun, itu start mula-mula lah. Tahun bila? Tahun 2007. Berapa lama yang diperlukan untuk complete? Jangkanya mula-mula ingat dalam setahun dua boleh siap lah. Jadi tapi makin lama makin bila kita dapat bahan-bahan, dia punya macam kita cari bila kita the first interview yang saya buat adalah nama dia Busu Muhammad. He's a pianist, a very well-known pianist in the 60s lah. Dia adalah pakcik kepada Pidwanita Kartina Dari. And then dia pakcik Kartina Dari. Bapa dia is a very well-known composer, Wak Jah, in 1930s. Ya Allah, tahu. So goes back to 1930s. And then katanya filem Laila Manja. No. Laila Majnun. The first film Malay film in 1934. Yang first Malay film talkie yang bersuara. Wak Jah ni dia punya pengubah lagu dia lah. Laila Majnun rang muda dia siapa? Hero dia? M. Suki, orang bangsawan. Betul. Ya betul. Okay. M. Suki. M. Suki. Heroin dia Fatimah Jasmine. Ni semua belum sebelum perang lagi lah cerita ni. Jadi bila dapat interview Busu Muhammad ni, gambar-gambar semua dia ada situ. Gambar Wak Jah. Jadi kita, wow, I thought I nak pergi go back to 1950s. Sekali go back to 1930s. So dah getting interesting lah bila jumpa orang. Bila jumpa satu individu ni, dia tunjukkan gambar siapa ni. Jadi bila kita waktu itu, kebanyakan musician lama masih hidup lagi. Macam Pak Kasim Masdo, Kartina Dari,
Tani Castillo, Mak Momo, tu semua masih hidup lagi. Jadi kita ada peluang untuk jumpa dan interview diorang. Tapi setahun lepas terbitkan buku ni, satu-satu meninggal. One by one meninggal. Jadi saya nasib baiklah dapat interview sebelum diorang pun meninggal dunia. Bukan disebabkan buku tu Bukan. Sorry, just kidding. Okay. Wow. Itulah. Daripada satu ke satu, sudahnya makan masa bila siap 4 draft? tahun. 4 tahun. 4 tahun, Actually 2011. nak tambah lagi, tapi pasal kita ambil buku ni ada kita ambil NAC grant, National Grant grant. Jadi dia dah kasi kita timing, kita must finish by this period. So ada perkara yang kita tak sempat nak overlook lah, kita macam fakta adalah tersilap-silap sikit. Jadi bila buku ni terbitkan, saya kena kecam juga dengan orang-orang yang terror lah. Orang-orang dari KL kecam saya. Ni kesalahan yang besar sekali. Okay. Tapi memanglah fakta seperti producer filem anakku Sajali, saya cakap Piramli yang direct, tapi sebenarnya Pani Mamjinda, orang India. Okeylah, take it lah. Salah, tapi kita akan buat edisi kedua lah. Pasal buku ni pun dah habis. Jadi approach buku ni tadi lebih kepada muzik asalnya, tapi because muzik berkait rapat dengan filem, maka dia berkait rapat dengan filem, bangsawan opera. Jadi tiga ni lah. Dia ada 3 period. Maksud saya 2 period, bangsawan opera, di mana musician tu main live during the atas pentas tu. Dan lepas tu bila bangsawan dah tak popular lagi, kebanyakan musician tu semua beralih ke platform baru, ke filem. Bangsawan opera ni daripada segi archive-nya, materialsnya yang paling awal sekali yang awak jumpa apa? Bapa bangsawan bernama Kedin. Dia dikenali dia adalah bapa bangsawan. Tapi dalam filem dia tak ada. Cuma orang-orang bangsawan macam Ahmad Nisfu, Pak Yem semua anggap dia as a leader lah. Kedin ni. Kedin, Khairuddin, nama dia Khairuddin. Oh, dikenali dia sebagai bukan orang Kedin. Melayu. Dia bukan orang Melayu. Dia berbangsa India. Bapa dia orang berasal dari Hong Kong. Dia sebenarnya dari Hong Kong. Mak dia orang Cina, bapaknya orang Islam dari Punjab. So dia datang ke Singapura pada tahun 1900 tak salah, as a little boy. Lepas tu dia berkecimpung dengan dia minat dengan bangsawan yang sudah ada di Singapura pada 1904. Habis dia kasih handbill lah. Dia kasih handbill. Umur tu time tu umur dia 8 tahun ke 10 tahun. So he's the earliest person yang involved in bangsawan, and then dia macam mana dia groom all the bangsawan actors and actress yang akhirnya masuk ke filem. Banyakkan filem-filem artis filem dari Kate Chris, dari Shaw Brothers semua yang veteran artis yang asal ni bangsawan, semuanya ada kaitan dengan Kedin, ada pernah berlakon dengan bangsawan opera Kedin. Wow. Saya dapat information ni pun daripada cucu dia. In fact, Khairuddin Kedin ni dia bapa mertuanya Eskandar Risman. Eskandar Risman kahwin dengan anak Kedin. Ya, correct. So saya dapat hubung dengan saudara cucu dia. In fact, cucu dia pun dah meninggal umur, pasal bila kita jumpa cucu dia umur dah 70 tahun. You lucky je juga sempat jumpa diorang semua. Dia tunjukkan skrip bangsawan semua. Tapi kita tak sempat nak lanjutkan kita punya projek dengan masa untuk grant tu. Tidak, lepas buku tu dah terbitkan, ada satu projek kita nak buat pasal bangsawan. Jadi tak sempat. Adalah bahan-bahan yang nak kena korek balik. Basically yang awak interview diorang ni semua, diorang ni berada di Singapura lah. Kebanyakan Singapura. Yang ada di Malaysia siapa? Di Malaysia seperti Datuk Johari Saleh. Dia more in music lah. Datuk Johari Saleh sebab dia dulu sama band dengan arwah bapa. Jadi memang kawan rapat dengan arwah bapa. Jadi dia berhubung jumpa di KL, jumpa di rumah. Itunya subject matter ni besar. Kita pergi kepada bangsawan. So Kedin ni dikira sebagai bapa bangsawan. Dia datang ke Singapura tahun 1900 early 1900s gitulah. Tak nak kena semak pasal saya pun tak ingat. Dan dia
boleh berbahasa, dia multilingual lah. Dia boleh bahasa Melayu, India, Cina, Mandarin, Hokkien semua. Jadi dia fasih dengan beberapa language. That's why dia attract a lot of multiracial punya penonton. Dia ada gambar dia ke? Gambar dia Ada ada? dalam buku nanti. Ada Dalam buku Oh. nak tengok. Oh, boleh juga. Dia hidup sehingga hayat dia berapa di tahun berapa? Dia meninggal tahun 60-an tak salah. Sampai umur dia Oh. 70 tak salah. Pemerintah Singapura ataupun Malaysia ada bagi dia sebarang pengiktirafan ke? Khairuddin Kedin. Singapura ada. Oh, Nampak? okey. Nampak. Singapura ada satu jalan di Siglap Siglap. Nama-nama jalan tu dia ada khas untuk nama dia, Jalan Khairuddin. Oh. Jalan Khairuddin, Jalan Terang Bulan, Jalan nama-nama pentas opera lah, subjek pentas opera. Dia ada pengiktirafan. Nah, nama Jalan Terang Bulan tu ada kaitan dengan lagu Terang Bulan tu sendiri ke? Mungkin juga. Terang Bulan, lagu Jula Juli Bintang 3. Ada nama jalan tu? Ada. Di Siglap sampai sekarang je lah. Pengaruh Kedin ni adakah dia sekadar di Singapura ataupun dia melempah ke Pulau Pinang dan Melaka sekali? Diorang ada buat dia punya opera, quite a big opera lah. So dia pergi ke Indonesia, ke Java. Dia move around lah. Diorang buat macam roadshow gitulah. Oh, satu Nusantara bukan Singapura dengan Melaya aja. Bukan. Indonesia pun ada. Indonesia termasuk Jawa, bukan sekadar Sumatera aja. Jawa, Sumatera, Medan pun. Ya. Dulu pasal saya ingat lagi Mak Muhammad Latif, dia cerita bermula dari Jakarta dulu. Umur dia 10 tahun ke berapa. Jadi dia masuk kumpulan panggil 11 bangsawan. Diorang evolve to panggil tonil. So kumpulan bangsawan ni dah macam Broadway sikit dah masuk western punya. So Mak Muhammad kumpulan apa namanya? Dardanella. It's quite popular in the 1930s. So diorang dah ke Hong Kong, dah ke India semua. Jadi bila diorang plan nak ke US tak salah, sebahagian daripada punya kru tu dah rasa rindu nak balik rumah. Jadi diorang berpecah. Jadi Mak Momok pun baliklah, tak ikut pergi Danela, pergi ke tak salah pergi mana? Pergi Europe tu. Tak salah pergi Europe. Naik kapal apa steamboat Kapal macam Titanic ni, kapal time tu. So, diorang akan perform pementasan macam mana? English punya performance ataupun quite surprisingly, Mak Momok cakap dia nyanyi lagu Inggeris semua. Dia ada dan lagu-lagu macam mana yang diorang perform? Okay, whatever kita receive, macam sekarang kita receive lagu-lagu barat kan. Dulu di Singapura juga atau di Melaya juga, kita dapat rekod batu, rekod gramophone tu. So the English songs from barat tu datang sini. So kita influence juga dengan lagu-lagu barat masa tu. Whatever happen down there, it takes time to come to Southeast Asia juga lah. And itulah lagu-lagu yang kita perform. Yang orang-orang bangsawan perform lah untuk pasal penonton dia bukan saja orang Melayu, orang putih pun ada. They have to cater for multiracial punya for multiracial audience. Audience ya. Tapi the main language that time semua pakai bahasa Melayu lah. Ini lebih kurang sama je bangsawan di Singapura ataupun di Penang ataupun di Melaka. Ya, sama. Dan bahasa Melayu adalah bahasa utama dalam perbangsawanan ni. Betul. Para penonton dia adalah pelbagai bangsa juga. Berbagai bangsa. Ada dalam surat khabar mengatakan satu persembahan tu dah penuh sesak, jadi orang nak merempuh masuk. Jadi polis sudah datang bawa pistol. Jangan merempuh lah. Jadi berapa popular tu. Pasal during those time, bangsawan is the only entertainment. Jadi bila ada bangsawan, semua orang nak selain daripada wayang bisu lah. Wayang bisu is macam Charlie Chaplin. Silent movie. Silent movie. Pentas bangsawan ni, dia memang satu pentas tetap di satu tempat yang mana pertunjukan dia berlaku setiap minggu ke ataupun dia pentas yang berpindah-pindah, pentas sementara dan berpindah-pindah. Macam mana konsep dia? Dia macam di Singapura tu dulu ada satu teater called Royal Theatre ke dekat Beach Road. So dia memang khas untuk bangsawan lah. So malam ni show siapa main, kumpulan mana main, and then the next malam siapa main. Dan bila the big company keluar dari negeri untuk perform untuk negeri, pergi Jawa ke, pergi Medan atau pergi Penang, so the small bangsawan opera will take over the place lah.
berganti gap. Pertunjukan tu akan berlaku setiap malam Rasanya malam Khamis semua ada. Oh, Malam satu Khamis, malam Jumaat. Rasa tidak malam. Pasal saya tengok daripada advertisement, selalu malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu, Ahad lah. Jadi entah, saya tak berapa pasti nak kena check balik. Tapi selalu advertisement tu dia dah taruh dah malam Jumaat. Sebab hari-hari lain orang kena praktis. Oh, betul. Dan ceritanya adalah beberapa cerita yang sama je lah yang dilakonkan oleh watak-watak para pelakon yang berbeza-beza ataupun cerita dia ada macam cerita yang difilmkan balik celorong-celoreng, bawang putih, bawang merah, dan setia. A few bangsawan punya cerita telah difilmkan di Kata Keris dan juga di Shaw Brothers. So yang orang-orang yang involved dalam bangsawan tu pada masa zaman kegemilangan bangsawan, bila dia orang ke filem, diorang lakonkan balik dan diorang tahu apa-apa yang hendak dilakukan dan cara-cara perbualan. Jadi bila kita tengok bangsawan-bangsawan cerita macam cerita purba-purba, macam mana diorang berjumpa dengan sultan, cara diorang menyembah, itu memang diorang dah dipraktis sejak zaman pentas opera bangsawan. Jadi bila kita tengok, wah, kebanyakan actors dan actress pun tak boleh baca skrip. Jadi diorang ingat, hafal jalan cerita. Kencang Dahsyat. Time frame dia kalau kegemilangan bangsawan ni sekitar apa kita boleh cakap 1900 hingga 1940? Lepas perang, bangsawan punya populariti menurun sikit sebab filem pun dah filem British masuk balik dan filem mulai dapat respon pada masyarakat. Jadi pertunjukan pentas bangsawan dah beransur kurang lah. Dan kebanyakan hero-hero bangsawan pada 1920s, 1930s, bila after the war, diorang pun dah tua. So nak cari orang baru, semua dah fikirkan nak masuk filem, dah tak main bangsawan. Jadi yang belin-belin, I think pentas bangsawan tu dia berhenti bila dia stop dia punya gradually lah through 1960s, 1970s langsung dah tak ada macam pertunjukan bangsawan di pentas besar. Kalau dulu di Victoria Theatre, tapi itulah lepas beberapa tahun dia punya arts tu terus jadi hilang. Pertunjukan bangsawan ni tidak mesti ada muzik dia. Ya, mesti ada muzik sebab music that create the ambience, the food, the feel dengan dia punya the mood lah. Banyak komposer yang hebat-hebat macam Pak Zubir Said, Osman Ahmad, Yusobi. Diorang ni semua dari bangsawan punya bangsawan punya pemuzik lah. Diorang ni komposer dan juga musical director ataupun apa dia panggil konduktor Ya. Pasal dulu kan rasanya semua boleh baca note tak salah. Atau diorang pakai apa dia musical term, bukan note tapi pakai number. Macam A. Ali akan banyak menggunakan nombor tu. Kembar sorry, bukan A. Ali, Abang Esatan. Esatan. Esatan ya. Bagaimana muzik yang sering dimainkan di bangsawan ni? Semasa play lakonan tu ada orang tengoklah, depends lah. Kalau bila tengah marah tu dia macam wayang Cina jugalah. Okey. Kan ada music background. Bila suspend nanti dia main. Okey. Kan bila dia perangai keris nanti simbol keluar lah, ceng. Supo macam itu jugalah. Tapi bangsawan dia style sikit lah. Dia pasal dia masuk, dia ada piano, dia ada double bass semua. Jadi dia punya musical range dia tu, dia punya genre tu, dia boleh main lagu English, boleh lagu Cina, lagu Melayu, lagu asli, semua masuk lah. Okey, sekali lagi. Dalam pertunjukan musical dia tu, dalam musical utama dia, para pemuzik dia akan main macam foley, bunyi untuk mengiringi persembahan tu ataupun nyanyian dalam persembahan tu. Tetapi dia ada macam intermission ni kan. Diorang berehat sekejap ataupun dia panggil extra turn. So extra bila props nak tukar background kat belakang. So nanti dia panggil penyanyi untuk nyanyi lah lagu. Macam Mak Momok dia ceritakan satu kali tu, dia sedang menyanyi lagu apa tak tu. Masa orang tengah tukar props tu, ada kebakaran kat belakang. Jadi konduktor cakap, kau carry on nyanyi. Sebab dia nyanyi all the way sampai diorang clear ada api kat belakang. Macam cerita Titanic Titanic dah nak tenggelam lah, dia musician mesti terus main lagi. Terus ya.
Very interesting dengar apa macam Mak Momok punya story. Macam mana dia di atas kapal tu pun mesti still practice untuk bangsawan. Dan di Extraton ni lah yang mana para penyanyi dapat fokuskan bakat nyanyian dia yang sebenar. Dia bukan penyanyi je tau. Pelakon juga kena menyanyi juga. Macam pelakon Siti Tanjung Perak, dia dapat nama dia Siti Tanjung Perak sebab dia bila Extraton orang request nyanyikan lagu Tanjung Perak. Jadi tiap-tiap kali bila Extraton tu dia kena nyanyi lagu tu pasal orang request. Sampailah dia dapat title Siti Tanjung Perak. Sebab lagu Tanjung Perak tu. Ah. Ada sempat jumpa dia? Tak, dia tak sempat. Time tu bila dia meninggal tu tahun berapa ya? Tahun 90 berapa? Oh, 90-an. Dia meninggal umur dia 80. Tak sempat jumpa dia. Okay. Dalam origin of muzik Melayu yang ada sekarang ni, sudah tentu pentas bangsawan juga memain sedikit sebanyak peranan kan? Bagaimana perubahan muzik daripada sebelum bangsawan kepada zaman filem. Seperti apa yang kita katakan tadi, apa-apa yang dari barat tu, nanti bila datang sini nanti memang orang Melayu dia pandai mengadaptasi lagu-lagu jazz nanti dia dimelayukan, lagu rock and roll nanti dia dimelayukan, lagu Hindia, lagu India pun dimelayukan. So yalah, dalam pentas bangsawan pun berlaku semua tu. Bila adanya teknologi filem, diorang ni pun berhijrahlah ke dunia perfilman. Termasuk musician sekali. Yalah, musician macam Pak Zubir, Osman Ahmad, Yusuf B, Ahmad Wan Yed, semua bekas-bekas pemuzik daripada bangsawan. Jadi dia tukar hijrah ke platform filem lah bila filem nakkan lagu dalam muzik. Lagu dalam muzik pula, lagu dalam filem. Piring hitam yang paling awal sekali yang kita rakam kan siapa agaknya yang tak salah ada dalam advertisement 1902 dah ada dah filem Piring Hitam. 1902. 1902 ke 1904? Yang Nuri Terbang Malam tu Itu dibuat daripada dari orang US tak salah. British ataupun saya rasa British ya. So dia datang ke Melayan untuk rekod. Dia ambil random itu bukan actually orang bangsawan. Itu bukan Pasal tak ada muzik, dia nyanyi gitu je kan. Tapi masa tu dah ada muzik dalam bangsawan. Tak salah ada rekod juga. Dah ada rekod dah. Ada advertisement 1902 dah ada advertisement. Tak salah saya 1902 ke 1900 around that period lah. Kita jumpa ke material tu? I mean the music itself. Macam 1902 tu kita masih dengar lagi kan yang Burung Nuri tu. Burung Nuri kita ada rakaman dia. Masih boleh dengar lagi tapi itulah itu tak macam represent bangsawan pasal dia take random people untuk nyanyi suara. Mesti ada lain lagi yang betul-betul yang lebih fully representing bangsawan. Yang ada music sekali lah kat belakang. Even though there's a record made in the 1920s. I think sebab masa rakaman tu kadang kita tak berapa dengar dia punya apa tu main violinnya, pianonya tak berapa dengar sangat lah. Jadi kita dengar suara je. Sebab pada zaman bangsawan tu, diorang tak ada mic yang betul lah kan. Jadi setiap penyanyi bangsawan tu suara dia harus lantang dan nyanyi. Kita perasan bila those singers in the 1920s, rakaman daripada 1920s dengan 30s, kebanyakan penyanyi bangsawan waktu itu mempunyai suara yang nyaring. Ada dalam YouTube tu lagu apa? Lagu ke Miss Dina ke Miss apa? Nyanyi lagu Tudung Periuk. Ke Miss Tija. Suara nyaring sekali. Tapi bila kita tanya Pak Kasim pasal dulu orang Pak Kasim Mazdo, kita tanya dia kenapa suara nyaring. Sebab dia kata dulu tak ada mic. Jadi orang kena nyanyi tu macam kena cut through. Macam lantang gitu. Jadi tak dapat rasa dia feel lah. Nyaring sekali. Suara tu mesti boleh membelah bunyi-bunyi yang lain ke tepi. Kenyaringan itu boleh cut through agaknya. Sepatutlah suara dalam semua macam tu. Tapi popular. Masa tu kira
So, dia macam Miss Nija tu dia yang apa orang panggil kalau penyanyi semua mesti ada Miss kat depan. Miss Nija, Miss Maimun. Diorang ni popular, maksud popular tu macam mana? Diorang ni popular di pentas lah. Orang akan datang untuk lihat menonton mereka di pentas. Tak, diorang popular di pentas bangsawan. Kerana populariti diorang di pentas bangsawan, diorang di offer buat rakaman Piring Hitam. Kita cakap tahun-tahun bila ni? Mas kita tahun bila? 1920s, 30s itulah. Oh, dah ada benda tu Piring Hitam ni 1920s Ada. Saya ingat Piring Hitam ni ada hanya selepas Perang Dunia je atau ketika Perang Dunia Kedua je. Sebelum dah ada. Ni dipanggil piring batu tu rekod batu ni. Rekod batu. Rekod batu. Macam lagu lagu apa tu? Lagu sebelum perang, lagu Nona Zaman itu written by Yusof B in 1939 ke 1940. It was very popular lagu tu. Memang lagu original written by Yusof B. Ini kita belum cerita pasal the music scene during Japanese punya time. Cerita? Macam mana? Apa yang berlaku? Apa yang menarik? Menariknya, according to my father and all the old musician, orang yang paling senang sekali musician. Sebab Jepun suka entertainment. Dan walaupun bila Jepun dah occupied Malaya kan, pusat-pusat hiburan masih on lagi untuk entertain all the Japanese soldiers lah. So they were not allowed to play European song, Chinese song. Cuma boleh main lagu Jepun dengan lagu Melayu. So itu time bila musician tu diorang tak hidup tak susah sangat sebab diorang akan dibayar dengan bukan RM1 tapi dibayarkan dengan beras. Pasal beras susah nak dapat time tu. Pasal orang semua akan ubi kayu. Musician dan orang bangsawan semua dapat beras. Because the Japanese appreciate music and the arts lah. Even they have a officer in charge of arts only. Nama dia? Watanabe apa tak tahu. So they in charge. Apa yang boleh main, apa yang tak boleh main. Even kalau nak buat persembahan show, kena ambil permit bangsawan tu. Pasal they want to make sure they will insert some Japanese propaganda. So ada cerita pasal Jepun ni, one of the anak bangsawan, ibu dia Marsita. A very popular bangsawan. She own a opera bangsawan. Apa nama dia? Arjuna apa tak tahu. Opera ke apa. So bila waktu Jepun, dia terkandas kat Pahang. So bila dia terkandas Pahang, dia sudah join guerrilla Force 136 underground. So bila dia nak ambush Jepun, guerrilla 136 tu dengan British kan. British yang form. Seperti diorang kat dalam hutan lah. So bila dia nak buat ambush ke apa, so dalam persembahan bangsawan tu nak kasih signal pukul berapa nak attack dengan tarian dengan tangan-tangan. Macam tak tahu lah macam mana buat tapi signal dengan tangan. So orang penonton tu ada apa tu gerila kan. Jadi orang tengok pukul berapa, jam berapa. Okay. Dia signal tangan je. Jadi macam apa espionage macam spy tu. So very interesting dengar cerita macam itu. Tak salah saya di wawancara mengenai Miss Fadila. Siapakah dia? Miss Fadila is a singer very popular. Tapi dia berbangsa Serani ke? Tapi dia pakai nama stage name Miss Fadila. Okay. So masa time sebelum perang, sebelum Jepun attack, dia sudah buat rekod pasal Hitler. Kekejaman Hitler. So bila Jepun masuk, dia kena panggil Jepun lah. Kena dera lah. So she was asked to sing Japanese propaganda song. So after Japanese surrender, British masuk, British pula tanya dia, are you a spy for the Japanese? Itulah cerita dia. Ada Miss Fadila nama dia. Anak dia ada di KL tak salah. Lepas perang dia pergi ke KL tak salah. Wow, interesting dapat. Kita ada gambar-gambar dia ke, Miss Fadila ni? Saya ada dalam
page Muzika tu saya ada post Okey, update. okey. Kena check balik. Wow. Inilah benda-benda yang patut dibuat filem Kan? Dia kira Pasal jambu lah, seksi apa semua masa tu. she's popular lah. Ada gambar dia. Dia waktu tu bukan dia masih muda lagi, tapi dia dah Dia berumur juga dah. dah in the 30s ke, in the 30s gitu. Hangat lagi lah masa tu. Miss Fadila. Wow. Lepas perang terus hilang, tak tahu apa jadi. British dah accuse dia of menjadi spy. Spy Jepun. Interesting. Pada saya bangsawan tu is a Malay punya pop culture, the cradle of Malay pop culture. Sebab di bangsawan tu ada penyanyi, pelakon, pelawak, set designer, pelukis, komposer, semua in one institusi. Jadi bila mengikut zaman dia pindah ke filem. That's how the Malay pop culture tu evolve. Dan penggiat-penggiat ni adalah Melayu juga Campur ada Campur. Filipin. Kebanyakan musician pun datang dari Filipin. Dan Filipinos ni mereka dibawa oleh British masuk ke sini. Asal dulu tak payah pakai pasport lah. Jadi diorang free to come in. I met one lady, Laila Sani. Mak dia Filipin, dia penari, dia ada appear in some of the Malay movies, and mak dia mempunyai satu opera bernama, tak ingat, tapi popular juga lah. Dan lepas tu dia berkahwin dengan orang Melayu, dia convert to Islam dan dapat anak bernama Surini Sani. Surini Sani become a child actor in few movies in Shaw Brothers. Like cerita Anakku Zazali. Dia jadi Zaitun masih kecil. Dan dia juga jadi Nomadia dalam filem Belantara. Nomadia jadi heroin. So bila Nomadia masih kecil, dia jadi take part of as a girl, jungle girl. Anak kepada Laila Sani ni. Yes. Oh, mak yang Laila Sani ni is Filipino. Dia kahwin Melayu. Dia kahwin orang KL tak salah. Itu cerita dia bila mak dia tahu yang dia ada hubungan orang Melayu, tak suka, jadi dia kahwin lari. Lepas tu itulah. Best cerita-cerita dia semua. Dahlan Zainuddin. Tahu tak? Tahu. Adakah dia salah seorang daripada keluarga-keluarga Filipino tu? Saya kira tak tahu. Dia orang Filipino kan? Saya tak apa tahu. Okey. Nama sebenar Abang Del, Allahyarham Dahlan Zainuddin adalah Manuel Delinki. Oh, dia asal orang Filipin. Dia orang Filipino. Nama dia Manuel Melinki. Manuel Delinki. Sebab tu dia juga dikenali sebagai Del. Wah, ni something yang saya tak pernah dengar. Atau dia betul pure Malaysian. Saya tak tahu sejauh mana sejarah dia, tapi saya confirm, saya rasa, ingatan saya inilah nama sebenarnya yang dia sendiri beritahu saya. Manuel Delinki. Yang saya boleh ingat tu nama dia bukan Emmanuel tapi Manuel. Manuel tu. Dan Del tu daripada perkataan Delinki. Itulah dia. Dan saya tahu dia orang Filipino dan dia ada sejarah kalau tak silap saya di Singapura. Menyanyi di nightclub lah. Yang sejarah yang lebih detail tu yang saya tidak berapa tahu, masa tu tak sempat nak tanya dia banyak kan. Dan saya tahu sekitar tahun 30-an 40-an dulu lebih kurang 70 keluarga-keluarga Filipin yang datang ke Malaysia untuk bekerja sebagai musicians. Melaya dan Singapura. There's a few yalah macam Soliano, banyak good musician lah, very good musician. Ya, dan diorang terlatih dalam jazz, dalam classical music, dalam muzik gospel kan. So itu tadi tu bagaimana era muzik bangsawan tu cater for the Malay punya audience, dan especially di Singapore ada cabaret dan nightclubs kan yang cater kepada British dan orang-orang yang lebih cenderung ke barat lah. Di sinilah pemuzik-pemuzik Filipino dan sebagainya, pemuzik-pemuzik jazz dan sebagainya dapat bermain, menunjukkan bakat-bakat mereka di nightclubs.
Yalah macam kumpulan Flybeat semua, kebanyakan semua Filipino. Flybeats kan? Ya. Tapi diorang 70s kan? 70s kan. Ya. Tak tahu mungkin diorang daripada keturunan yang the first, dan probably the second generation of Filipinos yang berada di sini ke. Tak macam Fredo tak salah, dia late 60s dah ada di sini tak salah. Fredo. Siapa lagi yang dalam dunia filem yang sempat jumpa? Banyak juga jumpa. Yang masih hidup macam Habib Barun, Hashim Ayun masih hidup lagi. Pak Wahid, tinggal berapa nampak masih sihat lagi tu. Ui. Cuma dia tak ada kurang dengar. Yang badan tu dia ceritakan bila dia terpaksa makan muntah tu. Sebenarnya yang dia makan muntah tu kodalca dia cakap. Pasal dalam filem tu tak nampak kan black and white. So dia nampak macam dia berkuah macam muntah. Dia makan dalca, kodalca. Pak Wahid. Pak Wahid memang best. Kalau berbual dia orang ni lucu lah. Ho re mari kita itu dia kan? Itu nenek skuter tu. Itu dia lah. Dia kan? Dia naik skuter nyanyi lagu tu dengan penuh kemeriahan. Skuter Lambretta. Seronok borak kan dia? Okeylah, dia cerita pasal macam mana dia jadi klasik kapal semua. Adalah video yang saya taruh kat Muzika juga. Ada dalam video tu paksa saya potong-potong sebab kadang-kadang dia cerita yang kena sensor sikit lah. Sensasi lah. Sangat-sangat sensasi. Macam Pak Kasim pun saya selalu duduk bersembang dengan dia. Ada cerita-cerita pun kena potong-potong pun tak boleh. Takkan kita nak kasi orang dengar apa yang patut tak boleh dengar kan. Penyimpan rahsia lah. Tak ada, jagalah kita punya. Yalah. Pasal orang tu bila dia dah macam comfortable dengan kita, jadi dia cerita lah semua kan. Cerita keluar semua Kalau one thing is about kalau kita wartawan ke apa, kalau kita nak interview orang tu, artis tu, dia orang ada reserve sikit pasal dia belum kenal kita lagi. Dia tak akan cerita semua. Tapi bila dia dah anggap kita macam dari dah comfortable tiap malam, kita berbual bersembang saja. Dan kita tak akan tanya tau, dia akan ceritakan sendiri. Itu yang best. Kalau kita tak tanya, dia ceritakan. Itu pasal kelang kabut keluarkan video. Bukan kamera video. Itu kita mesti standby. Kamera ke, tape recorder ke. Pasal tak tahu, nanti dia ceritakan. Kalau minta suruh ceritakan nanti dia macam tak spontan itu. Dia conscious Pak Kasim saya selalu duduk dengan dia cerita pasal P. Ramlee, pasal Jalan Ampas studio semua. Yang masih ada lagi Cikgu Yusno F lah. Yang kira walaupun dia tak involve dalam filem ke apa, tapi dia memang ada dalam set-set tu semua pasal dia rapat dengan Pak Kasim Mansur. Apa cerita menarik Pak Kasim ada mengenai P. Ramlee yang kita jarang tahu? Ada, saya tak boleh ceritakan lah. Ada, tapi satu cerita tu pasal P. Ramlee, dia boleh apa tu, nak cakap berumur tak berumur lah, bukan berumur, dia ada ilmu lah. Ilmu mengubat orang? Mengubat orang, dan tahu apa. Masa tu Pak Kasim sudah dia tak boleh tahu siapa-siapa yang dia nak ke Melaka nak jumpa satu cewek. Jumpa matahi lah kata. Sekali bila dia balik tu, P. Ramlee dah tahu. Aku tahu kau pergi mana. Saya macam mana tahu. P. Ramlee apa? Sarkap jarang kot. Tak, Pak Kasim memang cakap P. Ramlee ada ilmu sikit. P. Ramlee dia spy kot. Mungkin juga. Apa yang Pak Kasim ceritakan, orang akan tersilap meneka lagu P. Ramlee atau lagu Pak Kasim dalam composition. Sebabnya bila Pak Kasim menulis kopi nota-nota muzik, pasal dulu tak ada photocopy machine kan. So bila P. Ramlee dah siapkan nota-nota muzik untuk musician untuk practice untuk lagu-lagu dalam filem. So Pak Kasim have to copy lah manuscript for the trumpet line, for the bass. So dia kena copy. So dalam dia tengah copy balik tu, that's how they learn the structure of the song, how to compose a song. From there, bila lepas Ramlee, dia dapat peluang mengubah lagu, nanti orang kata, ini lagu Pak Kasim macam lagu P. Ramlee. Sebab, yelah, anak murid lah. So tiap malam dia copy nota music, and dia study the structure of the song. Itu yang dia cakap pengalaman yang pada dia is ilmu yang susah nak cari lah. You can learn from Harvard ke apa,
Macam Pak Kasim pernah cakap dengan saya, ada orang yang belajar daripada apa tu? Berkeley, is it Berkeley. Berkeley? Berkeley. Ya, Berkeley. Tanya dia tu, Pak Kasim, macam mana Pak Kasim buat structure lagu ni semua? Ya, awak belajar Berkeley, tiada. Yes, saya cakap, saya memang belajar Berkeley, tapi Pak Kasim, what you have in you that nobody have. Susah nak dapat. Lagu-lagu ni semua meletup. In the 60s, daripada 50s, 60s, 70s, 80s lagu-lagu Pak Kasim. 4 generasi, 4 dekad untuk lagu filem. Sometimes tak semestinya kita belajar Berkeley ke apa, tapi kalau one thing about Pak Kasim, dia suka karang lagu bila dia tengah rasa jiwa dia macam sedih, macam dia frust. Dia membiarkan diri dia kena macam dilukai. From there nanti dapat rasa dia from sanubari dia lagu macam irama yang syatu tu keluar dari situ lah. Bila tengah frust dia. Dan dia frust kerana dilukai oleh mata air lah. Selalu gitulah. Dia cakap dia selalu allow himself to fall in love, and then after that being rejected, and he wanted to be in that situation. Dia suka sekali to be in that situation, dan baru keluar. Contoh lagu tu dari Hati ke Hati. Lagu dalam filem Tinggilah Tinggi. Itu lagu apa ya? Dari Hati ke Hati dalam filem Anak Bulu Betong. Itu lagu dia cakap, wah tu straight from the heart. And dia ceritakan, so bila dia buat satu lagu tu, dia ada tukang tulis seni kata. So dia discuss dengan penulis lirik ni, how he feel, and then that's why dia dari hati ke hati, because it come from straight from the heart. Time tu dia tengah frust, siapa tak tahu. Yang famous-famousnya orang yang di frust dengan ada ke? Dia ada beritahu ke? Tak ada. Dia tak beritahu mana tahu dia cakap I frust dengan Saloma ke dulu. Tak lah, Saloma macam kakak dia. Tak boleh. Macam Saadiah ke? Saadiah punya sister. Dia more siapa, tak terkenal lah. Tak terkenal. Yang menjadi penulis lirik dia Sudah Maji salah seorang Dia banyak penulis lirik dia untuk lagu-lagu Pak Kasim. Banyak. Yang paling banyak kali Cikgu Yusno F lah. Cikgu Yusno. In the 70s, late 60s. Lagu-lagu filem ada juga Sudah Maji, Omar Rojek, siapa lagi? A few lah. Lagu Selamat Hari Raya yang Fazizah Jonit, Jim Samsudin tulis lirik. Saya pernah tengok Pak Kasim sekali je. Pernah nampak dia. Dia one thing is, walaupun kita duduk, masa dia tinggal dekat rumah saya, setiap malam, nanti dia pun ajak minum kopi. Walaupun duduk bawah kedai kopi pun, dia akan pakai, dia punya branding. Macam mana tu? Dia tak pakai seleki lah. Walaupun duduk bawah kopi, nanti dia pakai dia punya own trademark dia. Even dia punya kemeja tu ada KM sini. Macam apa tu? Jahitan benang. Initial KM. Kasim Mas tu. Dia jaga semua tu zaman dulu Still this is the branding. Bila saya jumpa tak pakai slipper, pakai seluar pendek ke apa, tak apa. Dia mesti pakai cap, takkan pakai pasal dia botak. Pakai songkok. Walaupun mana-mana mesti ada. Itu dia trademark dia. Orang dulu tu punctuality is very important. Baik Pak Kasim, Katina Dari, Cikgu Yusno F. I kalau buat temu janji I lambat 10 minit, dia tak layan I. Kena on time mesti on time Pak Kasim merajuk dia tak pasal janji nak jumpa dekat KL tu, pasal dia dekat KL. So I supposed to go there nak bawa dia balik lah. Tapi kita nak stay one night, hang around gitu. Kali saya datang lambat, dia cakap okey saya nak balik sekarang juga. Ya Pak Kasim, saya baru sampai, takkan nak balik. Pak Kasim dah ikut dia punya rentak. Balik sampai KL dia ajak pergi beli tiket bas balik Singapura. So balik only on the spot, baru sampai balik. Sampai terus balik je. Punctuality orang dulu tak boleh lambat.
buat 10 minit kita dah lambat habis. Within tolerance lah sepatutnya tu lah 10 minit tu kan. Dia ikut British style kot. 5 minit dia punya tolerance lambat. Yalah, tapi memang it's good lah. Pasal kita selalu Meleka kan. Kita sampai janji Melayu kan, pukul 3 jumpa, pukul 4 datang. Tu yang susah nak ke depan tu. Your area mana dekat Singapura? Toa Payoh. Toa Payoh tu dulu banyak artis juga Toa Payoh tu. Berkenalan dengan dia disebabkan you are reporter ataupun memang sebenarnya my father memang jadi sessionist dia dalam lagu-lagu rakaman in the 70s. So dia kenal my father. So I have to introduce myself lah. Saya anak Syed Tanner. Saya nak buat dokumentari pasal tu. So dia open heart lah. Okay. Ada satu kali tu nak jumpa satu penyanyi lama lah. So bila cakap nak interview, cakap nama bapak. Bapak dia cakap, habis tu dia kata, kalau aku tak kenal pasal bapak kau, aku tak nak di-interview. Pasal bapak kau, okey. So pakai nama bapak, password, Syed Tanner. Syed Tanner Dia recording artis Dia buat recording artis tu. Dia punya pseudonym memang Syed Tanner atau dia among the musician they call him Syed Tanner lah. Saya mungkin ada kawan-kawan yang boleh cari dia punya diskografi dia. So kalau saya boleh, tapi nama dia tak time recording, nama dia not tercatat. It's just a musician sessionist. Nama dia tidak tercatat di label, di inlay. Dia kalau zaman dulu di label bila penulis lagu, komposer dengan seni kata. The rest dia tak tulis. Kalau nama betul dia apa? Muhammad Syed Abdul Rahman. Nak tanya kawan-kawan kalau boleh trace dia punya senarai-senarai lagu. Dia bukan pengarang lagu. Ya, dia kadang-kadang boleh cari musician juga. Bagus juga kalau kita dapat. Tapi tak boleh janji apa sangatlah. Kalau dia punya inlay tak ada nama musician, memang tak boleh buat apa. Ini pasal buku musika, pasal Rosie Mualim dan cerita Rosie Mualim. Kenapa? Charity. Saya pun tulis buku pasal Rosie Mualim. Ada juga? Ada. Apa yang boleh diperkongsikan untuk malam ni? Buku ni? Ini bila keluar ni? Dah 4 tahun dah ni. 2016. Okey. Ini pasal kita waktu in the 80s kita zaman remaja, zaman rock kan. So zaman jamming. Jadi late 80s tu bila kita masuk perkhidmatan negara kan, NS kan. So nak tunggu masuk tu, my brother who was a musician, dia kata kalau kau nak jumpa Rosie Mualim, kau ambil this part time, jaga studio kat jamming studio. Owned by dia punya band members lah. So okay, siap dah. Rosie Mualim siapa dah nak jumpa. So Rosie Mualim dia jadi music teacher dekat Corelli Music and Arts. Principal of that school is Pak Mat Jaafar, the composer for lagu Ibu. So it's a different era lah. Satu zaman in the 50s, 40s, 50s, satu zaman 70s. Tu beza genre. Satu rock, satu jazz, semua lagu-lagu Melayu asli semua. So I got to interview both of them. Tapi pada masa tu kita sembang pasal duduk berbual kata tanyalah kan Pak Mat Jaafar tu bila duduk bersembang dengan dia tanya dia macam mana Pak Mat karang lagu Pak Mat. Kita mesti ada full imagination. Sama semua komposer mesti ada feel. Waktu hujan tu bila hujan jatuh gerimis tu, titikan hujan di tanah tu boleh jadi satu tempo untuk meluahkan satu nada. Itu Pak Mat ni cerita. So bila jaga studio tu nampaklah beberapa artis semua. So Rosie that time kita masih teenage kan. Kita tak ada haluan apa kerja yang kita nak. Tahu nak main muzik ni kan. So my mom cakap kalau boleh
satu anak mak yang jadi muzik boleh tak? Semua je pun musician. macam bapak. Satu jangan jadi muzik. Aku tak main muzik, main apa So, jumpa Rosli Mualim. Dia baru habis belajar. So, ni tak tanya dia tau. Dia datang. Dia ceritakan dia punya perjalanan hidup dia lah. So, happen that selalu kita dapat stigma ni. Bila rock je, either you don't make it in school or you're drug addict. Kan? So, bila I tahu Rosli, dia ada A-level and dia ada certificate in fine arts. Macam, apa tu? Dato' M. Nasir. Same school with Dato' M. Nasir. Nanyang. Nanyang Academy of Fine Arts. Oh. So, bila I dengar ni, so I fikir, I have to go to that school, Nafa, Nanyang. But, Nainus dah nak dekat lagi beberapa bulan nak masuk. So, tanamkan azam tu lah. So, dapat masuk lah Nafa. Tapi itu lain cerita lah. Itu bila Rosli ceritakan dia punya pengalaman dia, how dia become musician. Roughly lah, I cannot remember how that time. Tapi I ingat dia is an educated mud rock. Dia tak isap rokok. Kebanyakan semua isap rokok semua kan, drug semua. Tak. Dia kira dia clean. Educated ni lah. Clean. So lepas berapa tahun dah tak jumpa dia sekali jumpa dia in 2012 bila Datuk Ramli Sarip buat show 45 years of his career in music. So Rosli is part of the session ni juga. So jumpa dia, exchange number. And then ini Art yang sarankan, buat buku pasal Rosli pula Lan. Okay, itu juga Oh, Abang Ramli yang sarankan? No, Art Fazil. Art Fazil. Okay. Abang Ramli tak lah. Habis tu, jumpa dia, start lah dia punya buka Rosli, buat buku ni lah. Dia daripada sebelum dia jadi Sweet Charity, dia band some disco band, party band dengan apa lagi? Dia ganti A. Ali. So A. Ali dengan Ramli Sarip. Kan? Ya. Untuk Sweet Charity buat A. Ali yang jadi. A. Ali sudah jumpa dia. So A. Ali is a guitarist. So they wanted Rosli main bass. That time. So bila A. Ali left, Rosli masuk. Jadi gitaris. Jadi gitaris. Asalnya dia main bass. Asal dia main gitaris, tapi they wanted him to be a bass player. While A. Ali was still there. So ada connection lah, A. Ali kembara ni. Ni semua macam, when you read the chronology of Deep Purple, how Deep Purple, Black Sabbath, semua dia orang ada intermingle with those artists kan. Sama cerita ni. Iyalah. So macam kembara kan. Even M. Nasir, dia pernah ganti Ramli Sarip as a singer. Kan? Betul. 1 kali 2 kali je. Bila Ramli Sarip sakit apa, so dia ganti lah. Dan tidak diterima sangat. M. Nasir that time dia more to folk lah. Folk, dia tak rock. Dia tak banyak lagu rock. Yang dia tahu Soldier of Fortune je. Itu yang dia ganti untuk Ramli Sarip. Itu antara salah satu lagunya. Dia tidak dapat mengisi tempat. You dapat juga dengan Dato' M. Nasir juga selalu bersembang dengan dia. Saya selalu dengan dia. Jumpa dia kirim salam. Will do. Lama tak jumpa. Semalam saya jumpa dengan Wan Rastari tau. Orang Singapura juga. Dia datang rumah saya, area saya. Lepas tu kita sepatutnya nak kena jumpa sekali dengan M. Nasir lah. Tapi saya tak sempat. So saya kena caw dulu. So Abang Wan dengan M. Nasir borak lah. Tapi saya memang selalu dengan Abang Nasir lah. Itu dia pernah cerita pasal dia pernah mengisi tempat Ramli Sarip satu ketika. Dia pakai seluar tempah lagi, bukan seluar jeans lah.
Abang S. Hamizah pernah cakap M. Nasir pernah melalui satu zaman di mana dia menjadi John Travolta. In the 70s. In the 70s. Yeah. And M. Nasir dengan Rosie Malim in one module in the same class. Diorang sama umur Same class? Same module, but not same module. They take the same module. So in the Okay, same faham. class. Oh, ya, faham. Tapi M. Nasir masuk Naufal setahun selepas Rosli masuk dulu lah. Rosli masuk dulu. Rosli Malim ada di mana sekarang? Di Ceras. Oh, dekat belah sini Sebelah sini. Dia di Malaysia. Malaysia. Buku ni permulaan penulisannya pada tahun 2009 lah, Rosli Malim tu. Tidak, 2003 selepas lancarkan musika setahun 2014. Jadi konsert Datuk Rabu Sarip tu pada 2014 lah. Jadi kita boleh jumpa Rosli. Pasal dah lama tak jumpa dia dah. Pasal dia dah balik KL, tak jumpa dia. Kali dia datang Singapura tu, ada chance to meet him. And then I propose to him lah buat buku. Berapa lama diperlukan untuk siapkan buku ni? Pasal ni sedap, pasal dia seorang je cerita pasal dia, jadi cepat sikit. Tak payah nak do research kan. Semua direct from him. Gambar semua dari dia. Jadi tak payah, macam muzika banyak sangat nak cover. Tapi itulah salah fakta lagi. Boleh bekerja, lepas tu nak menulis lagi, memang concentration tu. Ni tak boleh fikir balik. Sekarang nak dapat itu apa tu, the fire back tu, momentum, macam mungkin fakta usia jugalah. Sekarang nak buat lepas tu sekarang bukan banyak buat main color filem hitam putih lah. Filem itu jangan diwarnakan balik semua. Ini sebab untuk menarik create awareness lah filem-filem lama. Jadi orang tengok macam wah biasa tengok cerita filem lama. Pembaruan lah sikit lah. Membuat color kepada filem-filem lama ni sendiri punya projek ataupun satu projek yang diluluskan yang dimaukan oleh Mediacorp ataupun satu projek? Ini out of interest. Sendiri je? Sendiri je. Material asal tu ambil daripada mana? DVD? Material daripada YouTube lah kan. YouTube. Jadi kita ambil daripada situ. Ada from VCD lah kalau dapat clear vision. Dari VCD apa. Ya, kita ambil berapa minit tak boleh semua. Semua parah tu. Makan masa Makan masa tu. Because of your graphic background. My graphic background, because I always work on that software which can to generate color so yeah, to create awareness or to attract new youngsters to watch the old movies balik. This is your own personal project private project? My private project, and to enhance my Muzika page also lah. Kan Muzika ada sekali pembaruan lah. Bila you colorkan movie lama ni, pemilihan color tu is your own choice lah. Your whim and fancy. Selain daripada kulit, warna, rambut, memang ini tak boleh tukar lah kan. Cuma baju tu kadang kita tak tahu apa dia pakai kan. Kita cita rasa kita je lah. Tapi baju tu, kalau menggunakan software, sekarang di online kita dah boleh warnakan secara automatic. It's auto-generated color. Sekarang banyak orang sudah main color-color yang kalau yang apa tu still frame, kadang-kadang cantik tu orang buat. Tapi yang movie pun dah ada. Jadi saya fikir aku buat kerja ni berjam-jam. Sekarang dah ada this new apps ni. You can auto-generated dengan sendirinya. What the hell aku nak spend my time. Cuma kena enhance sikit lah color-color. So I think in the future mungkin teknologi dah mungkin lagi bagus sih. Kita dah tak payah buat frame by frame color berjam-jam. Ini press just a few buttons, it's auto generated, kau dapat color semua. Some of the movies yang I color pakai apa tu the Oldify tu, the apps are quite good. Depends on the apa tu
the resolution of the video itself. The original source. Kalau dia betul clear ya, dapat color cantik. Kau fikir, wah kalau macam gini, it's very fast. Dan dapat tahulah ada tak salah in Malaysia TV station nak buat color filem P.Ramlee. Dapat panggilan telefon lah, cuma dia tanya atau saya berminat, saya cakap boleh jugalah, tapi mungkin ada orang nak memilih yang lebih baik atau lebih di KL senang berhubungan ya. Singapura nak ulang balik leceh kan. Ada ura untuk mewarnakan filem P.Ramlee. Cerita P.Ramlee tapi apa yang saya tahu, ayat ini mungkin saya lah initiate stesen TV tu untuk bawa dengan filem. Macam mana? Pasal bila diorang memandangkan dari page musika yang banyak color daripada filem black and white, so they got the idea to make the film in color. I see. Cerita P.Ramlee yang color Hang Tuah je kan? Tuah je. Dan cerita Melayu yang color selain daripada tu Raja Bersiung kan? Raja Bersiung, Bulu Perindu, Ribut in color. Tapi diorang menggunakan satu macam P.Ramlee yang tua dengan Raja Bersiung, dia pakai Eastman color. Eastman color. Eastman. Kalau yang lain tu Bulu Perindu dengan Ribut tu dia warna pakai KV Art. Warna tu tak berapa cun lah. Cuma dia color, tapi color dia macam pudar-pudar gitu. Color dia tak strong. Dia dua company yang berbeza menggunakan dua teknologi yang berbeza Pasal yang lagi satu tu murah sikit. Kalau Eastman color expensive. Proses membuat color. Yang satu apa? KV Art? KV Art. Betul lah. KV Art. Memang betul lah dulu diorang punya credit roll film in Eastman color Eastman color. Lepas tu yang ada tu Panavision. Panavision ialah dia punya kamera Diorang akan tulis apakah alatan yang diorang gunakan dalam movie-movie zaman dulu. Apa itu Technicolor je? Technicolor. So selepas pada Rosli Mahalir punya buku, apakah buku-buku lain lagi? A few books ada fikir nak buat novel, kali pun tak berjalan. Novel energy dia lain lah nak tulis. Kalau novel kita kena pakai a lot of imagination lah. Tapi dia punya the drive tu macam baru buat satu chapter lah, dah sampai buat tahun-tahun tak bergerak chapter tu. InsyaAllah lah apa. Mungkin dah tak tahu lah macam mana. Dia nak kena macam Pak Kasim lah. Dia nak kena fras dulu baru boleh buat. Alahai. Penat lah fras-fras ni. Dah sampai satu usia yang macam tak nak fras-fras lagi dah. Tak boleh. Tak larat dah. Tak larat. Banyak benda lain nak fikir. Lain umur berapa sekarang? Saya? Sama macam Art Fazil. Satu sekolah, satu kelas dulu. Korang kawan lama Kawan dari satu secondary sekolah? School. Wow. Art 53. Yeah, you guys older than me a bit lah. Yeah. You still in your 40s lah? I'm 51. Okay lah. Tak jauh lah. Tak jauh. Tapi masih ingin mengekalkan jiwa muda dan tubuh badan perasaan muda. Tapi what I realise, those people who love music, they always look young. People who don't listen to music, they tak appreciate music, they grow. You realise tak? Betul, agaknya betul lah. Mostly the rockers, smart rock. Nampak muda je. Itu tengok Amy dah 60 lebih. Ya, masih cool lagi. Fazil hantar video Mick Jagger practicing dance. Selepas dia buat dia punya bypass kan,
bypass heart surgery kan. Dia Ha. joget lagi. Dia joget lagi. Gila tu. Gila tu. Dekat dah 70 lebih masih 70 berapa? energetic macam 78, tu. 76. Allah. Dia tanya pasal Cikgu Wisnu dia, pasal Cikgu Wisnu dia ada beritahu M. Nasir, Datuk M. Nasir, video interview dia dengan artis lama yang dah lama lah tu. Cuma nak buat reference atau nak ulang balik. Cikgu Wisnu tak ingat mana dia taruh semua tu. Cikgu Wisnu pun dia baru baik daripada operation dia punya pacemaker ada infection. So dia kena buat. Cikgu Wisnu pun dah 80 lebih dah tu. 84 Wisnu. Apa yang dia buat tu, apa tajuk dia lupa dah. Tu material dia daripada di Kuala Lumpur kan. Dia company daripada Malaysia kan. Tak salah. Tak tahu lah dia lupa taruh mana. Saya dia buat banyak bahan-bahan dia tu. Dia interview dengan penggiat-penggiat muzik lama-lama Bukan pegiat, artis-artis lama tu. Artis-artis lama. Yang sekarang dah tak ada lagi lah. Ya. Tak salah saya ada beberapa dah jumpa di YouTube. Oh. Tak, ini yang tak tahu. Yang lagi rare punya. Lagi rare tak salah. Pasal Cikgu Wisnu selain daripada dia penulis lirik, dia pun nak katakan dia mendokumentasi kegiatan-kegiatan seni zaman dia dan zaman dia dengan tahun 80-an jugalah sampai 90-an. Dia masih menulis. Ya. Dia masih aktif. Itu hari saya ada borak dengan Rahimah Rahim. Kak Girl. Kak Girl. Ya. Kak Girl lah. So dia bercerita lah, dia cakap dia pergi buat rakaman ke, dia buat show kat mana ke, tiba-tiba cikgu sekolah dia datang. Itulah tu, dia cakap rahsia dia pecah. Cikgu Yusuf dapat tahu yang dia buat dia tak datang sekolah ke apa ke disebabkan oleh dia. Cikgu Yusnu, Kak Girl, semua tinggal Toa Payoh. Dulu. Blok banyak musician dia yang in the 70s semua banyak tinggal Toa Payoh. Kenapa nasib macam tu Pasal Toa Payoh tu adalah pusat perumahan yang pertama. Kira pertama. In the 60s. So banyak rumah-rumah kampung tu kena macam bila Kak Girl kan dulu dibesarkan di mana ni? Di Jalan Ampas tu Buntik Road So diorang boleh dapat rumah di Toa Payoh dekat dengan Jalan Ampas. In fact kalau dari sini masa nak jalan kaki ke Jalan Ampas dalam setengah jam boleh sampai. Tapi kena naik tu lah. Jalan kaki. Dia kena pasal sekarang dah ada highway tu. Itu yang susah nak melintas. Dulu senang je. Dia punya bapaknya adalah Rahim Hamid. Satu band dengan my father. Rahim Hamid apa dia? Rahim Hamid. Dia satu ada band dengan my father. Tu bapak dengan main saxophone, dia tengah nyanyi. Dia Nat King Cole Singapore Nat King Cole. Serupa, muka sama. Sama muka. Dia punya mak dengan Saadiah adalah adik-beradik Mariam. Mak Yam dengan Saadiah adik-beradik. Jadi Saadiah kahwin dengan Mak Daud. Mak Yam dengan Rahim Hamid. Dan Pak Rahim Hamid ni dan your father satu band. Nak kena get into the zone tu. Okay, kalau buku, kalau nak buat macam autobiografi, memang nak kena research dulu lah, cari orang tu punya latar belakang. Novel, apa yang menghalang untuk menjalankan novel? Novel tu based on historical fact jugalah yang apa nak writing. Dia involve bangsawan, dia involve dengan romance, dia involve dengan apa lagi detektif sikit.
So dia banyak ada kaitan. Jadi nak 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 jalankan cerita tu, kita tu dah tahu cerita tu, tapi nak insert the character tu, kita nak kena banyak baca buku juga untuk dapat idea. Tapi sekarang nak baca buku pun dalam 2-3 minit mata kita tertutup. Tapi makin berusia ni nak baca novel dia dah bertambah berat. Tapi kalau baca buku-buku non-fiction okey lagi. Pasal dia yalah dia based on facts. Ya. Ini dah macam information junkie dah pada satu ketika dulu. Perlu tak perlukan information je. Ingat datang your place. Banyak rekod-rekod lama Oh, itu semua dia peninggalan bapa dengan my brothers dulu. So diorang bila pindah pun diorang pas kat I lah. Dia I tukang collect. Tapi ada yang ada satu lagu rekod P. Ramlee. My father punya. Lagu takbir raya. Kini lagu tu kan. Bila tengah kemas-kemas tu, I taruh kat kerusi. I lupa. I pergi duduk kan, pecah dua. Aduh, hati sakit tu. Menangis tak berlagu lah. Nak tampal super glue, macam mana tapi simpan ni lah. Aduh, hai. Tak lihat cakap apa lah tu Saya ada berbual dengan nama dia Naza Time. Saya baru keluarkan dalam saya punya YouTube channel baru ni. Dia adalah pengumpul vinyl lama-lama. Macam-macam dia ada. P. Ramlee, Bujang Lapuk, banyak dia ada. Lepas tu dia ada banyak vinyl yang artis from the 60s to the 70s yang mana sekarang dah telah diterlupakan oleh kita semua. Antara yang ada ialah macam pemain gitar nama dia A. Zane, Z-A-N-N-E, A. Zane. Dia produce in 1968. Dia main macam Jimi Hendrix. Oh, that's quite rare pasal in the 68 rekod-rekod Melayu masih zaman Pop Yeye je. Dia dah Jimi Hendrix lah. Dia dah Jimi Hendrix dan sebenarnya banyak orang-orang yang macam tu in the 60s. Even the term Pop Yeye tu pun tak ada pada time tu. I think it's a term yang mana kita datangkan later. In fact for me, Pop Yeye tu dia ada dua era. Zaman in the 60s sampai to 65, 67, diorang masih The Beatles punya period lah. The Shadows. Dia dah masuk 69 tu, macam Mike Abraham and the Nightwalkers and A. Romsey semua. Dia dah pakai fuzz box tu. Dia dah ada distortion. Tapi bunyi nyamuk punya lah. Tapi dia dah kira tu the earliest rock. Tapi diorang categorize tu A. Romsey dengan Mike Abraham and the Walkers semua tu still Pop Yeye. It's not. It's not It's not. Dia dah bagi dua. Itu dah zaman dah beredar pada zaman Jimi Hendrix punya time lah. The Kings, the Kings, Rolling Stone. Tak tahu kenapa orang label Pop Yeye. Dia orang harung sekali. Dia masukkan sekali, lambatkan sekali je dengan Pop Yeye. Itulah. Apa Mike Abraham and the Nightwalkers, gitaris dia itu apa? Ali. He was very young. Dia lama kan. I was like, wow. Dia punya evolusi dia terus masuk Sweet Charity and then Kembara. Asyad. Legend dia tu. Dah lama dah. In the 60s lagi dia dah berkecimpung. Nasir belajar gitar nak cari lagu dia lah. Nak buat sound lagu-lagu. Ada gitar sound Ali.
Many years later, selepas diorang dah berkawan, dah ada kembaran semua, baru M. Nasir tahu ada satu lagu yang dia selalu praktis dulu, ialah lagu A. Ali rupanya. Ah. Oh yang sebelum diorang jumpa, sebelum diorang Berkawan. bersama kembara, berkawan lah. Ada gitar-gitar sound riff yang A. Ali buat, yang dia Buat. yang M. Nasir try cari lagu Praktis lah. try praktis. Macam mana ni. Rupanya itu adalah A. Ali punya. Eventually dia belajar sendiri. A. Ali tunjuk dia sendiri ke macam mana entah. A. Ali Nightwalkers Mike Ibrahim. Mike Ibrahim and the Nightwalkers. Lepas tu Ali pun dah ada produce lagu rasanya late 60s or specifically 69 kot. Ada kumpulan perempuan ke kumpulan apa, tak saya lupa apa dia cakap. Sayang lah orang-orang macam Ali ni kita tak buat proper documentation terhadap dia kan. Itulah legend. Yang tadi cakap pasal pemain gitar A. Zain tu. Ada lagu dia tajuk dia Burung Hantu. Dia punya lirik pun rugged orang tu. Ada dalam YouTube? Ada. Dalam YouTube ada. Okey. Lepas tu Adnan Osman. Pernah dengar tak? Adnan Osman. Tak pernah dengar. Cari nanti. Sebenarnya banyak orang-orang time tu yang kita tak perasan, tak sedar dan tak tahu. Dan diorang ni semua ada album-album diorang. Berbagai-bagai musicians dan penyanyi ada untuk era tu. Dan mereka kedua-duanya Singapura dan Malaysia. Walaupun selepas the separation 65 banyak lagi kebanyakan orang rekod dulu di Singapura kan. Ya. Dan Malaysia dan mereka adalah Malaysian pun. Zain tu daripada Muar kalau tak silap. Adnan Osman. Joe mana? Tak, Adnan Osman tu pun orang macam Zain tu dia Johor. Adnan Osman saya tak tahu dia orang mana. Dia sekarang menetap di Ampang. You trace juga orang ni. Trace. Trace. Saya sedang nak cari peluang untuk berbual dengan dia. So daripada kawan yang nama Nazar tu, hopefully boleh jumpa lagi ramai musician. Nak jumpa, tak sempat lagi nak jumpa. Dia tahu lagu Oh Mama Naik Keretaku. Impian Batik. Nama kumpulan tu Impian Batik? Impian Batik. Pernah dengar? Tak ingat, tak tahu, tak ingat lah. Itu daripada kumpulan Impian Batik. Kalau pergi ke channel saya, Rudin Al-Haj. Betul. Ya, itulah nama dia sebut. Tapi pencipta lagu tu, pemain gitar dia nama lupa lah nama dia. Apa ni? I supposed to meet him. Pemain gitar dia? Lepas tu dia main bass untuk kumpulan Singapura yang bernama Thunderbirds. Kumpulan Singapura, nama Thunderbirds. Ini time bila ni? They're popular in the 60s, tapi after that they play in the clubs right to 1990s. So my brother was part of the musician lah. So Haris, nama dia Haris. Dia main bass. Tapi dalam Impian Batik dia main gitar. And dia pernah cakap dia yang karang lagu tu dengan singkat sekali tak tahu. Yang ni, yang naik keretaku. Yang karang siapa? Yang main bass ni? Nama dia Haris. Haris. Oh, dia yang buat lagu Naik Keretaku tu. Rudin Al-Haj is the penyanyi. Penyanyi. Impian Batik ni Singaporean ke Indonesian? Singapore. Kalau pergi ke YouTube
YouTube Music untuk cari Adnan Osman ni. Nanti YouTube Music tu akan auto play dia punya playlist dia. Dia akan pergi kepada zaman-zaman Adnan Osman tu dulu ada. Yang memang saya tak pernah dengar lah. Semua weird punya music ada. Lagu-lagu diorang dahsyat. Jangan hisap ganja. Pelik-pelik, dahsyat dia punya fahaman dia. Yalah, macam lagu apa? Romzi pun ada talk about lagu dia ada kiasan tapi dia tak direct tapi kias pasal ambil drugs. Cool lah dia. Romzi. Romzi and the Hooks. Romzi pun dia punya gitar pun dah ada distortion dah time tu. Lagu Dendang Remaja. Dengan dia punya gitar introduction dia. Itu dah start rock tu. Itu kan pop ye-ye. Tapi dia orang categorize as pop ye-ye. Tapi kita pernah tanya pasal Romzi. Dia tak nak di interview. Dia dah tak nak di interview? Kita nak musician dia macam want to forget the past. Dia dah macam. Why? Kita nak pasal kita nak dokumentasi pasal this part of the sejarah muzik kan. Tapi dia orang susah tu masuk tak tembus tu. Romzi ada lagi? Ada. Dia sekitar umur berapa sekarang agaknya? Early 70s kot. Early. Dia dah tak mau di interview. Bukan nak cakap pasal dia specifically, tapi in general orang-orang macam dia yang dah tak mau di interview. Kenapa agaknya? Kerana mereka telah merasa mereka makin tua dan tak cantik macam dulu, ataupun kerana mereka telah bertukar aliran yang mereka lebih bercorak keagamaan sekarang? Nombor dua tu. Condong pada nombor dua tu. Tapi bagi kita bukan kita nak macam kita nak dokumentasikan sejarah muzik macam mana suasana waktu itu. Kalau kita dapat interview orang kan. Tapi itulah orang tak nak diinterview macam seolah-olah tu kita macam nak mengembalikan zaman orang yang pada orang tu orang tak suka kan. Zaman hitam orang kononnya. Tak tahu lah. Ramai kan orang-orang macam ni juga sebenarnya. Ada sampai buang gambar diorang semua. Dan tak tahu kenapa. Sayang gambar yang rare tu diorang buang. Musnahkan. Tak tahu apa sebab dia macam memori hitam. Tapi pada kita is like pengembangan muzik lah. Kita cuma nak dokumentasikan. Jeffrey Dean legend lah. Jeffrey Dean legend sangat. Dengar cerita, dengar tak macam mana Abang Ramli Sarip bercakap pasal Jeffrey Dean? Penghargaan yang besar Ramli Sarip bagi kepada Jeffrey Dean tau. Sebagai penyanyi, sebagai penggiat muzik. Saya dah lupa dah. I think macam Ramli Sarip punya time, Rosie Marlin and even Datuk M. Nasir. Diorang look on pada pemuzik-muzik pop ye-ye kan zaman-zaman tu semua. As dia inspirasi. Kan macam kita macam kita tengok Suciati tu kan. Dia begitu in the 60s. Ya, betul. Nama MC dia orang sebut memang Jeffrey Dean. Mike Ibrahim. Mike Ibrahim. Yalah. Zaman-zaman diorang kan. Zaman teenage diorang kan. Ya. Mike Ibrahim Singaporean Johor tak salah. Johor. Sayang tak banyak yang kita record berkenaan Mike Ibrahim. Kita ni orang Melayu generally tak ada spirit of archiving tu lah, documenting tu. Documentation. Itulah masalahnya. Sekarang ni kalau ada satu lagi karakter yang ingin di-interview, ingin dibuat research, siapa kan? Julie Sudiro. Kenapa? Julie Sudiro pun banyak cerita juga. Actually sebenarnya saya tengah proses buat buku dia tapi itulah. Tapi drive tak macam dulu. Lagipun tak ada deadline. So ini book pun sukarela saya buat. Saya beritahu dia. Dia pun daripada pasal dia punya legacy from bapaknya, bapa Wak Sudiro, owner of bangsawan. So dia ada, and dia punya legacy goes back to diorang ada darah Raden di Jawa. So dia tunjukkan dia punya family tree semua daripada Raden. So Wak Sudiro yang jadi Raden ni terus dia
minat dalam seni. Terus tu daripada hijrah ke Singapura dia di bangsawan semua. Yang itulah yang saya tengah buat tu. Tapi itulah masih nak kembalikan tu dia punya semangat balik nak buat buku. InsyaAllah nanti. Dah halfway dah, tengah halfway tu. Itu yang buku yang dah almost lah. Tapi pasal kita bandingkan yang buku the first two books kita buat. Kita tengok, the first two books is better than this. Takkan nak stand up macam ni ya. Kan? So nak kena buat balik lah. Kadang-kadang kita baca some people write in the online. Cerita pasal orang tu nak mati pun dia nak cerita. Pada itu personal lah. Orang dah sakratul maut. Macam mana dia nak dia berteriak, aku nak mati. Kita pun nak cerita ke? Macam for me it's not important to tell that. So kita selalu portray kehebatan karya dia. How he's inspired. That's from my perspective lah. Yeah. Saya teringat satu cerita M. Nasir, Seniman Jalanan. Kembara Seniman Jalanan. So Katie Ibrahim tulis, he's a wartawan kan. So M. Nasir was thinking, cerita apa ni? Cerita anak kahwin dengan anak raja lah, kahwin nak buat dapur pun nak cerita ke? Cerita lah betul-betul. So, I was thinking about that tu. Kan, cerita. Dia macam jadi wartawan. This is how you bentuk pemikiran kita punya pembaca. Cerita makcik-makcik kepo lah. Yeah. Ada tengok tak cerita Steve Jobs? Steve Jobs yang dilakonkan oleh Ashton Kutcher. Dia ada menceritakan pasal relationship dia dengan girlfriend dia yang mana dia dapat anak nama Lisa. Tapi dia tak kahwin dengan maknya Lisa ni, dan dia tidak membesarkan Lisa tu. Okey, ya ada baca. Dia kahwin dengan orang lain. Eventually apabila Lisa ni sudah besar, baru dia Steve Jobs menjauhkan diri daripada Lisa kan, tak salah. Dia pada mulanya dia menjauhkan diri pada Lisa, tapi pada satu peringkat nanti dia menjadi baik dengan Lisa. Dan I think dia punya relationship dengan Lisa punya mother pun macam ada closure. Okay. You see, this kind of story dia tidak mensensationalizekan perhubungan luar nikah tu, ataupun dia tak mensensationalizekan perkara-perkara yang dia ada anak nama Lisa dan sebagainya. Tetapi dia memanusiakan perhubungan dia dengan Lisa, memanusiakan perhubungan dia dengan mak Lisa. Bagaimana satu-satu relationship tu walaupun dia berlaku dalam keadaan buruk, tetapi berakhir dengan buruk, tetapi and yet dia come out with closure tau. Setiap cerita tu mesti ada closure dia. Ada dia punya natijah dia yang conclusion dia yang baik lah. Baik ataupun bagaimana sekalipun, tapi individu tu menemui closure. Dia kalau kita nak mati pun, kita tahu kita telah tamatkan kisah ni dengan baiknya. So dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para artis, kita sentiasa selalu mengalami keadaan ikatan-ikatan yang perhubungan yang musnah, perhubungan yang terbengkalai, perhubungan yang berlaku perceraian, perhubungan yang mempunyai anak-anak yang ditinggalkan dan sebagainya. Kita mesti bergelut dengan perkara ni. Kemanusiaan kita, naluri kita, hati kita bergelut dengan perkara-perkara ni. Dan especially untuk seorang artis kan, seorang yang kononnya artis ni berjiwa sensitif dan sebagainya. Perkara ni mesti jauh di sudut sanubari dia. Perkara ni adalah satu perkara yang sentiasa menghantui kehidupan dia tau. Dan ada kala
apa yang mereka ingin lalui apabila mereka menempuh usia yang macam tua ialah untuk bertemu satu closure tau pada perjalanan hidup mereka. Dan apabila kita temu closure ni, kita dah tutup closure tu, kita telah tamatkan, kita telah settlekan isu kita dengan anak-anak kita, dengan exes kita, dengan adik-beradik kita, dengan bapa kita. Apabila kita telah tutupkan setiap cabang-cabang cerita ni dengan penutupan yang closure yang baik, baru saya rasa seorang tu boleh pergi mati dengan lebih tenang, akan Aman. mati dengan lebih damai. Aku telah at peace with everybody. Kehidupan ni adalah satu bentuk, adalah satu series Pengajaran. of peperangan kan, peperangan jiwa kan. Dan peperangan jiwa ni setiap peperangan jiwa yang kita lalui tu yang kita nak temui penutup yang baik. Jadi apabila kita interview dengan para-para artis yang menghasilkan kerja-kerja seni yang mungkin luar biasa dan sebagainya, dan di setiap kerja-kerja seni tu mesti ada satu cerita yang tersendiri. Di setiap satu peristiwa mesti ada sebuah lagu. Tetapi dan kadang-kadang di sebalik sebuah lagu mesti ada satu peristiwa. So itulah tadi saya cakap tu, kadang-kadang kisah peribadi seseorang tu dia ada story yang Mungkin lebih besar lagi daripada tu. Dan story tu bila lah yang orang tu tak nak cerita. Kerana dia sendiri belum ada closure terhadap cerita tu. okey, faham. Itu yang menjadi drama tu, itu yang menjadi wow. Okey. Saya aspire nak buat satu cerita apa tau. Saya suka cerita mengenai karakter satu orang tu. Bagaimana satu orang tu karakter dia daripada point A kepada point B, kepada point C dan akhirnya kematian. Dan kematian itu kita boleh rumuskan sebagai apa. Tanpa kematian, kehidupan kita tak ada erti kan. Hanya dengan ada kematian je kehidupan kita, segalanya kehidupan kita boleh di-sum upkan kepada satu perkara. Siapakah Ed Samad? Siapakah Azlan Said? Hanya ada kematian je kita dapat dilabelkan siapakah kita. Dan satu cerita yang saya ingin buat sebenarnya, saya akan sensor nama ni. Saya nak buat cerita pasal tahu tak siapa? Tahu. Nama dia saya akan sensor. Dia adalah seorang yang tersohor. Dia dilahirkan sebagai saya akan sensor tadi tu. Dia adalah seorang penyanyi pada tahun 70-an. Dan dia ada album semua. Dan antara penulis lirik dalam album dia adalah nama semua saya akan sensor. Pada satu ketika tu saya dengan di satu dinner dan masuk dalam hall tu. Cakap saya, itu saya pernah buat lirik lagu untuk dia dulu. Masa dia bernama tahu tak cerita ni? Pernah dengar. Tapi I tak tahu penulis lirik dia siapa. Tapi I tahu Okay. dia seorang penyanyi. Dia buat album juga. Dia ada album dia. Dia duet dengan Rubia Lubis ke siapa, saya dah lupa lah. Dan okay, dia seorang penyanyi yang dikenali, bukanlah terlalu terkenal, tapi dia dikenali lah. Dan lepas tu dia hilang dan dia kembali sebagai seorang wanita. Apakah perasaan dia, bagaimanakah perasaan dia tu daripada seorang lelaki, dia bergelut, dia terasakan diri dia sebenarnya dia seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Dan lepas tu dia buat keputusan bagaimana dia membuat keputusan tekad untuk menjadi seorang wanita. Okey, itu satu. Setelah dia buat keputusan untuk jadi seorang wanita, dia terpaksa kembali kepada masyarakat dan kembali kepada masyarakat sebagai seorang yang equally famous, malah lebih famous daripada diri dia yang sebenar, iaitu so pergelutan jiwa dia tu, dia punya journey tu ialah satu journey yang saya tak boleh jumpa for lack of a better word, saya tak boleh jumpa lagi perkataan yang lebih hebat, ialah satu perjalanan spiritual tau sebenarnya. Spiritual untuk diri dia sendiri tu, bagaimana dia bertemu dia punya diri, authenticity of diri dia tu. Kalau daripada sudut lain, orang akan mungkin cakap dia salah, tapi itu pada saya secondary. Yang mustahak sekali dia punya journey tu, bagaimana jiwa dia merentas masa untuk menjadi diri dia yang bagaimana dia mati sebagai seorang
So kalau saya boleh buat ini cerita, baik daripada segi novel ataupun daripada bentuk filem, ia adalah satu pelajaran dalam psikologi dan kemanusiaan yang tersendiri ya. Yeah. Okay. Interesting. Yeah. Sorry kalau saya sounded rambling and No. It's tak. For me, it's something a perspective that you ketengahkan dia punya journey, dia punya evolusi dia sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Kita tak tahu pergelutan kenapa jiwa dia dia nak kan. berubah. Kita tahu kenapa dia nak berubah. Dan kita tak patutnya judgemental. Kita hanya cuba untuk memahami je. You buat itu fikir. Apakah yang difikirkan itu? Yalah dia punya journey. Tapi kita pasal, as I said just now, some stories patut diberitahu dan some stories tak patut diberitahu. Tapi from the perspektif yang you ceritakan ini, memang dia bukan cerita yang boleh berbentukkan pelajaran untuk orang yang ada situasi macam dia. Itu sebagai seorang penulis, benda-benda macam ni yang sepatutnya interest kita kan, dan macam mana kita boleh menangani isu-isu yang sedemikian yang begitu delicate sekali dengan cara penulisan kita yang seharusnya sedelicate isu itu sendiri. And then kena how we going to portray cerita dia tu, kita tak boleh suka-suka. We have to choose the right word also. Ya. Macam berjalan di atas telur ayam tanpa memecahkannya. Then how you make it the whole story beautiful? Exactly. Satu pelajaran. Ya. You kenal Pak Hasan Muttalib? Apa animasi Saya berbual telefon dengan dia. Kenapa? Saya ingin melakukan satu. Pasal dia tak salah saya. Dia ada mention and then he said that is extraordinary person. Then dia pernah Pak Hasan pernah work together with her. Pak Hasan terror Pak Hasan. Terror dari segi macam mana tu? Dia at this age dia masih quite knowledgeable. Very sharp kan? Very sharp. How dia boleh interpret filem Piramli semua. Which I never thought so. Especially filem Semera Padi. Dia kira duduk dengan dia seronok lah duduk dengan dia. Pasal dia come from a graphic design background. Dan dia buat animation, dan dia jadi film kritik. Itu yang biasa. Jangan monyet. Ya, ingat tu nyamuk Aedes ni advertisement. Dia itu terkangkang nyamuk Aedes mati kan. Itulah a few weeks ago message dia. After COVID ni, kalau datang KL, jumpa lah. Tak tahu COVID ni bila nak habis. Tahun depan agaknya. Di Malaysia macam mana? Dah boleh keluar negara kan? Kita punya border semua kita masih lock lagi. Tak boleh keluar dan masuk. Between states dah boleh lah, macam nak pergi ke Johor. Kita nak pergi Johor, pergi Perak ke, semua dah boleh dah. Secara amnya kita memang ada SOP kita yang kita mesti patuhi ya. Tapi di depan mata saya tidak berapa nampak lah enforcement terhadap SOP ni. I mean in general kita sekarang dah very relax sikit, lah. Kadar penularan di kalangan lokal. Tapi masih pakai pelitup muka lah, masih pakai face mask juga lah. Generally kita pakai face mask di shopping complex, nak masuk shopping mall dan sebagainya. Memang kena pakai face mask. Tapi kalau keluar jalan raya okey, tak payah pakai.
generally kita pakai lah. Kalau di jalan raya, kebanyakan orang pakai. Di shopping kompleks semua, kita bertembung dengan orang, more than 95% saya rasa orang akan pakai. Bila kita tengok orang tak pakai tu, kita macam macam kagum sikit. Terror kau Itulah tu. I think it's a new norm. Dan saya pun enjoy pakai face mask juga. Nampaklah misterius sikit. Tapi susah nak bernapas Kena get used to it. Saya tak travel, saya tak memandu kereta jauh sangat. Saya most of the time saya sekitar radius. Saya tinggal di Kota Damansara ni. Saya tinggal di radius 5 kilometer je saya bergerak. Most of the time di mana saya pergi, saya berbasikal. Kelihatan semua orang macam patuhlah pada face mask, hand sanitizer. Yang pasal COVID-19 ni, saya rasa something yang kita kena hidup bersamanya untuk sekian waktu juga lagi. Dia akan menjadi macam nyamuk Aedes. Tahun 2020 ni rasanya kira tak ke mana lah buatnya. Hibernate semua. Yalah, tak sangka 2020 macam ni. Dulu masa 1990 dulu kita bayangkan 2020 ni kereta terbang, lapar je makan pil dah kenyang. Kalau kita tak bernasib baik, World War III telah melanda many years ago, nuclear war dan sebagainya. Sorry, berbalik pada Hasan Muttalib tadi tu, you are quite close to Hasan Muttalib. Lah we keep in touch lah. Macam mana ianya bermula? Ya, perkenalan dengan Pak Hasan. Jumpa Pak Hasan ni dekat pelancaran buku Datin Saida Rastam, buku pasal muzik juga, pasal Negaraku. Lagu Negaraku tu? Basically about the lagu and the composer and the people who are involved with it lah. So jumpa dia pelancaran buku tu. Itu kita buat grand by Sultan Perak dengan wife dia. Pak Hasan lah duduk satu room, kita berbual lah. Saya pun sepatutnya nak kena beli dia punya buku ni. Dia punya buku pasal sinema Melaya. Apa nama title tu? Cinema in a Bottle, macam tu kan? Itu tu lah. I've got a few copies lah. You got a few copies? Saya cari kat KL tak jumpa. Pasal on that day, everyone got the book free. Itu ni saya buat dengan seorang kawan. Di Geylang kot, ada satu rumah macam rumah budaya, rumah warisan. Geylang lah tak salahnya. Kita dah lupa nama rumah tu apa. Dia tempat budaya Melayu. Bangunan baru kan? Dia bangunan dia macam bangunan lama. Kabarnya dia bekas istana formerly istana. Oh, bukan Geylang, tu Kampung Gelam tu. Istana Kampung Gelam. Jadi museum lah situ, tempat warisan budaya Melayu. Kampung Gelam ke Kampung Gelap? Gelam, okey. Kampung Gelam. Okey. Di sebelah Masjid Sultan. Dia museum warisan Melayu. Warisan Melayu. I see. Dulu istana. Belum sampai ke sana lagi ya? Saya pernah sampai. Saya pernah menyaksikan kuda kepang kat situ. Hardcore juga. Di luar sana? Di luar halaman tu? Di halaman tu. Siap bakar kelapa, gigit kelapa, siap sebat lagi. Dia orang macam trans kan. Ada menurun ke? Ada. Saya tengok. Itu serius? Serius? Kenapa? Itu di ban Selalunya acara yang macam gitu, kalau dikelolakan oleh Taman Warisan, takkan dia benarkan buat sampai in trans. Saya saksikan. Saya dengan wife. Kita tengok macam siap sebat semua kan. Lepas tu orang tu tergolek semua. Jadi rimau semua kan. Dulu main kuda kepang tu very very popular in the 70s, 60s, 70s di majlis perkahwinan. Tu makan kaca lah, apalah. Makan api. Tapi tak tahu lah, ni kan Taman Warisan dia benarkan itu happen ni. Okey, saya saksikan dia dalam tahun 2009-2010 macam tu. Dahsyat lah. Kita tengok, biar betul lah ni. Pecah rahsia ke apa tak tahu lah. Tapi orang ramai elok je boleh masuk. Bukan saya seorang ni tengok, ramai lagi orang tengok. Di Malaysia pun kita tak tengok benda tu. Di Malaysia ada ke kuda kepang macam ni? Tak tengok, tak tahu lah. Saya tak pernah tengok. Tak ada kan? Pasal ini dah lama tak ada lagi tau. Orang menurun makan kaca. Dah lama tak ada dah.
tak tahulah malam tu one off ke. Mana one off terselit. Tiba-tiba Pasal tapi memang ada persatuan-persatuan kulit kepang ah, dari generasi yang lama-lama tu. Diorang masih praktis lagi, tapi diorang tak buat macam open macam gitu. ini open. Wah, dia dahsyat. Ini open. Korang pun tak tahu Tak tahu lah. Pasal Itu susah nak nampak tu lagi. betul gigit Nurun. Makan gigit kaca semua tu. gigit kaca. Betul apa sabut kelapa tu kan, terbakar-bakar tu kan, ambil makan. Digigit kan. Lepas tu siap libas orang tu seorang tu Wah, bayang tu jadi harimau. hardcore. Hardcore. Mungkin itu one off tu lah. Dah. Tapi dalam museum tu dah masuk? Museum ni? Tak. Sekarang museum tu sekarang dia ambil artifak-artifak daripada filem dengan bangsawan, dengan rekod-rekod lama. Atas pasal budaya, pasal peninggalan orang-orang lama, signage company lama lah, atau apa tu, kapal haji, cerita pasal orang pergi haji naik kapal. Bagaimana orang Melayu di Singapura lah cerita. Ya. Ada satu perkara yang lagi fascinated saya, yang fascinate saya pada awal kurun ke-19 ataupun awal kurun ke-20 dulu. Singapura masih lagi merupakan port untuk hamba abdi. Spot untuk transit para hamba abdi ya. Pernah dengar. In Sehingga fact, one of my friend, datuk dia ada hamba abdi, orang Negro. orang kulit hitam Afrika. Dia Tapi dia dah macam jadi ambil budaya orang Melayu lah. Atuk dia ada hamba abdi. Tak salah hamba abdi, tapi pasal dia cakap dia the only black woman in the family. Dia jadi macam keluarga gitu. Dan dia ialah hamba abdi. I'm not so sure about dia atau bapak dia ke, macam pasal dia part of the family. So bukan hamba abdi lah. Okay, yeah. Hamba abdi can be part of the family because dia punya. Dan hamba abdi ni kedudukan dia boleh dimain. Boleh diguna pakai. Ini tahun berapa pasal yang gambar ni yang kita ditunjukkan tu tahun 1940s ke 1950s? Mungkin boleh because gambar Singapura masih lagi menjadi port untuk eksport hamba abdi, untuk transit hamba abdi ialah zaman yang mana dah ada gambar. So ada gambar dia orang. So hamba abdi ni nampak macam Melayu, macam India, tidak nampak macam African sangatlah. Because memang ada hamba abdi daripada sini, tetapi rasanya diorang kita ni tidak sekuat orang Afrika kan sebagai hamba abdi, jadi tak boleh guna pakai banyak. So tak berapa popular sebagai hamba abdi. Salah satu sebab J.W. Bush negeri-negeri selat atau negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Strait Settlement, Melaka, Singapura, mana satu lagi Kedah ke? Kedah mana? Tak salah saya Kedah kot dah, lupalah sejarah ni. So port negeri Strait Settlement ni diketuai oleh Pesuruhjaya ni kan, Strait Commissioner ni kan. Antara Pesuruhjaya dia ialah S.J. Bonham yang juga menjadi Pesuruhjaya Hong Kong, Singapura dan negeri-negeri selat lain. Okey, ada salah satu Pesuruhjaya British yang sangat famous di Malaysia ni adalah J.W. Birch. Tak tahu korang belajar tak pasal dia ni? Dia kena bunuh lah. Dia kena bunuh masa dia mandi ke, masa dia sedang terberak ke apa, tak tahu lah. Banyak dua panglima yang dua orang berapa orang yang bunuh dia? Dua yang bunuh dia beberapa orang. Salah seorang tu apa nama dia? Sikitul ke apa? Diorang dihukum bunuh lah. Tapi jasad diorang ni telah dikuburkan di Singapura. Oh ya? Lepas tu berapa tahun yang lalu sakit baki apa yang diorang dapat tu dah kembalikan ke Malaysia. Oh ya? Diorang korek balik. Wow. Ada story dia. I think tahun 2000 berapa? Diorang panggil
2 panglima ke 3 panglima yang membunuh J.W. Birch. Ya, dua tiga Antara orang juga. dikebumikan di Singapura. Oh ya. Di kubur lama depan apa tu? North Beach Road tu ada kubur lama tu. Kat Ha. situ kubur dia. Wow, Tapi nanti dah tak tahu apa yang dia dapat pasal rasanya tulang pun dah hancur tu. lagi Sebab baki tulisan ya. dia tu. Ya. Lagi baki. Dan tapi kita pandang daripada sudut satu lagi ni, J.W. Birch ni, dia melakukan beberapa perubahan lah. Salah satu perubahan yang dia lakukan kalau tak silap saya, dia telah memberhentikan pungutan cukai oleh Shah Bandar atau beberapa pembesar-pembesar lah. Semua usaha-usaha cukai tu mestilah dikolek sendiri oleh ejen-ejen British atau kaki tangan British. Satu kelebihan dia adalah dia lebih Dia ada baiknya jugalah tu. iya, dia organisekan mana duit tu pergi. Jadi duit tu boleh diguna pakai untuk kegunaan masyarakat setempat juga, pembentukan jalan raya dan sebagainya. Kalaulah duit tu dipungut oleh orang-orang sebarangan, maknanya kita muskil apa yang berlaku dengan duit tu. Ke manakah cukai-cukai itu tadi pergi? Okey, ini argumentatif lah, tak apalah. Itu kita biarkanlah kepada sejarah atau pakar sejarah ataupun kepada orang yang hidup di zaman tu untuk menilaikan sendiri. Tapi yang paling mustahak sekali, J.W. Birch telah memberhentikan hamba abdi. Dia adalah golongan, kalau di barat tu, di abolitionist yang telah abolish hamba abdi. Bayangkan kalau tak ada J.W. Birch dan pemberhentian hamba abdi, kita ni silap-silap jadi hamba abdi di kalangan pembesar-pembesar kita sendiri. Tak pasal-pasal kita kena duduk, kita kena jual, duduk istana, Lelong. lelong-lelong, duduk istana raja-raja punya bini keempat, jadi pekebun. Ya, jadi gundik ya. Adik-adik perempuan kita jadi gundik ke, boleh dipakai free, beranak, tak ada hal. Ya, itu dah status hamba abdi. Tapi J.W. Birch telah memberhentikan penghamba abdian. Dan jadi kenapa dia dibunuh? Mungkin pasal dia apologist. Dia orang kenapa tak suka? Dia dibunuh ialah kerana orang tak suka dengan dia punya dasar lah basically. Tapi salah satu daripada dasar dia ialah pemansuhan berhamba abdian. Ini kita kena baca sejarah. Bila saya budak-budak sekolah dulu, bila saya baca sejarah ni, J.W. Birch telah buat ni. Saya tengok balik, what is wrong with that? Dia membentikan. What I know about him is that he's an arrogant person. They treat the locals very badly, something like that lah. He very painted a bad image of him. Tapi dia tak tahu apa dasar yang dia buat. As an individual person, macam mana dia treat people, kita pun tak tahu. Mungkin dia jahat sangat. Tetapi as an institution, institutionally dia telah memansuhkan penghamba abdian. Itu yang then again, there's always two side to a story. Kan? Yang okey, point saya sebenarnya kat sini, saya taklah memuja J.W. Birch dan sebagainya. Tapi tidakkah aneh bahawa dia ada lagi satu sudut pandang bagaimana dia telah memberhentikan penghamba abdian di kalangan orang-orang Melayu. Betul lah, tadi saya kaitkan dengan Singapura punya port, bagaimana menjadi tempat untuk jual hamba abdi. Interesting. Ini pertama kali saya dengar pasal J.W. Birch in a different perspective. Iya, betul. Kalau kita tengok pada time dia pun, time frame dia, Eropah telah awal yang inilah dia punya paradox. Diorang ni lah yang import hamba abdi ke Amerika. The British. Tetapi di masa yang sama, mereka juga yang memansuhkan hamba abdi
di negara dia dan di Amerika. Of course lah, berlaku orang jahat buat kat tempat tu dan orang baik pun akan wujud kat tempat tu dan dia akan menumbangkan dan dia punya fahaman tu spread kan. Di banyak negara hamba abdi pun dimansuhkan, diperharamkan. Saya ingat sampai early 20th century pun baru ada negara-negara yang mengharamkan, memansuhkan penghamba abdian. Jadi disebabkan oleh Britain telah mengharamkan hamba abdi, Dutch pun the Netherlands, Dutch ini pun telah mengharamkan hamba abdi. Banyak negara-negara Eropah mengharamkan hamba abdi, maka dia orang punya koloni lain pun turut serta diperharamkan hamba abdi. Ya, banyak benda yang kita tak tahu kan. Itulah tu nanti kita kena check balik kita punya sejarah tu. And almost 3 hours kita. Thank you so much for your time. Ya. Sekarang 3:35. Wow. Yeah. Nice talking to you. Likewise. It's been a pleasure. Nanti kita kena sambung lagi. Kita mungkin sambung lagi in person setelah kita mengurangkan penularan coronavirus di kedua-dua buah negara. Ya, boleh. Okay. Elan, thank you so much. Thank you for your time. Okay. Thank you for the invite. Okay. Okay. Good night. Jumpa lagi. Okay, bye.